رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا ويهب لي رزقا حلالا وتوب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا Allah ampunkan dosa terimalah taubatku rahmatilah hidup ini hingga akhir hayat nanti Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Ya Allah kami lemah kuatkanlah hati ini berikanlah ampunanmu serta ridho syafaatmu Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Ya Tuhan kami hanya kepadamu kami mohon ampunanmu kabulkanlah doa kami mudahkanlah jalan kami Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا خاتم النبيين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik dan hidayahnya telah diperkenankan kita untuk bertemu pada petang yang mulia ini pada tanggal 27 Ramadan bersamaan dengan tanggal 9 hari bulan Mei. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, Ramadan hanya tinggal lagi 3 hari saja. 28, 29 dan 30 dan Ramadan akan meninggalkan kita. Selain daripada kita telah pun melakukan kerja amal ibadat pada malam semalam daripada malam 27 Ramadan, saya percaya banyak daripada kita telah pun berjaya syukur pada Allah dengan izin Allah untuk bangun malam dan untuk bersolat dan untuk berzikir dan berdoa, maupun yang mengikuti zikir alunan nazam dan doa yang saya telah bekalkan dalam channel TM Fauzi, ataupun mungkin yang sendirian, tak mengapa. Dan saya yakin semua kita dapat merasakan perbezaan antara sembahyang-sembahyang lalu dengan semalam, kerana memang benar semalam adalah merupakan malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Selain daripada yang telah diucapkan oleh alim-alim ulama kita, dan dapat pula kita melihat tanda-tandanya pada malam hari dengan keadaan tenang dan juga langit yang cerah, dan manakala siang hari pagi matahari terbit tidak memancar kerana naiknya para malaikat ya setelah bertemu dengan manusia-manusia beriman yang bersalat. Alhamdulillah. Dan begitulah perasaan hati jiwa pada malam semalam, merasakan penuh rasa syahdu. Rasanya sungguh tak dapat nak digambarkan. Begitulah hati orang-orang yang disalami oleh para malaikat. Maka syukurlah kita pada Allah. Ya Allah, lakal hamdu wa lakal syukur. Ya Allah, Kau telah berikan kami banyak nikmat dan Kau telah berikan kami dapat ibadat pada malam Lailatul Qadar. Terimalah amal ibadat kami dan kabulkanlah doa-doa kami. Maafkanlah kesalahan dan kesilapan kami yang sengaja atau tak sengaja pada malam Lailatul Qadar yang telah kami lakukan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, marilah sama-sama kita bacakan Fatihah pada junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demikian juga kepada sekalian para alim-alim ulama salihin yang telah pun menyampaikan agama kepada kita, khususnya Imam Syafi'i rahimahullah taala, dan demikian juga kepada guru kita yang mengarang kitab ini, iaitulah Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idris bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit, yang kedua-dua mereka masih lagi hidup di kota Madinah Munawwarah. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur mereka dan sihat walafiat, dan dilindungi mereka dari segala perkara yang tak diingini, dan semoga dengan berkatnya Nabi SAW Allah tinggikan darjat semua para masyayikh kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan dikurniakan rahmat kepada roh-roh mereka, dan dikurniakan berkat ilmu mereka kepada kita sehingga dapat kita beramal dengannya dan dapat kita sampaikan ala hazinati salihah ila hadrat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya para jemaah sekalian, mereka yang tak mendapatkan rakaman dan juga nota yang saya bekalkan untuk bekalan malam 27 Ramadan semalam, mungkin kerana mereka tak join lagi Telegram channel Ustaz TM Fauzi. Jadi kalau dia tak join lagi, kena join lah. Ya, macam mana nak join? First dia kena ada app Telegram tu, dia kena masukkan, get the app dulu, applicationnya, dan kemudian lepas tu boleh minta pada saya melalui FB ataupun WhatsApp saya, dan saya akan bagikan dia punya link dia, dan dengan itu dia boleh ikuti kadang-kadang apa-apa maklumat-maklumat terkini yang kita lakukan, kita masukkan dalam Telegram tersebut. Seperti mana yang kita masukkan semalam tentang amalan-amalan pada malam Lailatul Qadar, dan amalan tu masih lagi ada dalam Telegram tersebut, dan kita boleh amalkan bukan hanya pada malam 27, bahkan sepanjang malam-malam 28, 29, 30, dan bahkan setiap hari kalau kita mampu melakukannya lebih baik. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah,
Jadi setelah selesai kita bicarakan tentang bab Lailatul Qadar, maka tuan-tuan dan puan-puan, kita bicarakan tentang bab salah satu kewajipan kita di dalam melakukan ibadat puasa Ramadan ialah mengeluarkan zakat fitrah. Walaupun Lailatul Qadar tu tak selesai lagi kerana malam ni, malam besok, malam lusanya kemungkinan juga, Ustaz, ada lagi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sekali ajalah. Tetapi tak mustahil juga kalau sekira ada lagi yang betul-betul lagi Lailatul Qadar, Allahu alam. Mungkin semalam yang kita nampak ialah tanda-tanda, tapi bagi orang yang berpuasa mula puasa hari Rabu seperti India, Pakistan, Bangladesh, malam Lailatul Qadar ialah jatuh malam 29. Jadi berbezalah dengan kita. Pokoknya ibadat kita bukan kerana Lailatul Qadar, ibadat kita tu kerana Allah. Itu yang penting. Ikhlas kerana Allah, itu yang penting. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi teruskan dengan solat-solat kita, doa-doa kita dan juga doa dengan kita punya sedekah-sedekah, teruskan ya, supaya kita meraih kelebihan daripada bulan Ramadan yang mulia ini. Maka bagi mereka yang ada kitab, saya tadi ada sebutkan juz yang kedua tuan-tuan ya, juz yang kedua, siapa yang ada kitab boleh buka juz yang kedua. Kita terus masuk ke dalam bab yang ke-7, muka surat 469. Kita lompat terus kerana kita nak bicarakan perkara yang bersangkut paut dengan kita sekarang ini, iaitu pelajaran yang menyentuh bab zakat fitrah. Zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ni zakat ni ada berbeza-beza antara satu sama lain. Kalau zakat harta, dia bersangkut paut dengan harta. Kalau zakat fitrah, dia bersangkut paut dengan manusia itu sendiri, badan manusia, jasmani kita ni. Itu yang beza. Jadi kalau zakat harta, kita wajib keluar zakat harta walaupun orang tu dah mati, tapi hartanya belum keluar zakat, kita wajib keluarkan zakat harta. Tapi kalau zakat fitrah, orang tu kalau dah mati, tak cukup syarat, maka tak wajib kita keluarkan zakat fitrah. Nanti kita akan sebutkanlah. Baiklah, berkata Tuhan mengarang kita rahimahullah ta'ala wa nafa'anallah bihabikum fid darani amin. Definasi zakat fitrah. Definasi, apa dia punya makna daripada zakat fitrah. Dinamakan zakat fitrah kerana diwajibkan ketika berbuka, iaitu fitrah dari puasa bulan Ramadan. Kita iftar tu berbuka. Jadi zakat fitrah tu maknanya zakat berbuka. Kerana berbuka tu ialah kita puasa Ramadan. Dan kerana fitrah itu ialah berbuka selepas cukup puasa Ramadan 30 hari. Itulah Hari Raya Aidil Fitri. Jadi semua ada sangkut paut. Dan fitrah itu juga maknanya kesucian, kerana dengan kita sudah melakukan ibadat puasa, kita telah menyucikan diri kita. Dan dengan itu kita mengeluarkan zakat fitrah. Allahu Akbar. Disebut fitrah yang berarti khilqah atau sifat, dan disebut juga dengan nama zakat badan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitri tuhratun lisaim minar rafathi wa tu'matun lil fuqara wa masakin. Zakat fitrah adalah pembersih orang yang berpuasa dari kotoran dan sebagai makanan bagi para fakir miskin. Jadi kita ni puasa, tapi dalam puasa kita kadang kita ada lakukan dosa mata, dosa lidah, yang sengaja, yang tak sengaja. Jadi dengan kita keluarkan zakat fitrah, dia cuci bersih semua sekali apa-apa salah silap. Dan juga sebagai makanan pada orang miskin. Orang miskin nak air raya, nak makan tak ada. Ya, jadi dia pun nak gembira juga. Jadi yang kita keluar zakat fitrah dapat menggembirakan orang-orang fakir miskin. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain bagi dia bersabda, inna sauma Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ard la yurfa'u illa bi zakatil fitr. Sesungguhnya puasa Ramadan berada di antara langit dan bumi, tidak diterima kecuali dengan mengeluarkan zakat fitrah. Jadi puasa kita ni yang kita dah betul-betul jaga, tergantung-gantung. Kenapa Ustaz? Sampai kita mengeluarkan zakat fitrah. Macam tu pentingnya zakat fitrah tuan-tuan. Jadi kalau tak keluar zakat fitrah, puasa kita tergantung, tak sampai kepada Allah Ta'ala. Allah rugilah kalau macam tu. Sebab tu jangan ambil ringan zakat fitrah ni. Hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah disebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Firman Allah, qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung
bagi orang yang telah membersihkan diri. Membersihkan diri dengan keluarkan zakat fitrah yang kita dah sebutkan hadis tadi. Dan demikian juga dari hadis yang kedua di muka surat 470, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada seluruh umat manusia. Umat manusia yang beriman lah ya. Iaitu zakat fitrah tu sebanyak 1 sa'. Sa' tu gantang dalam bahasa kita, gantang. Bahasa Arab sa'. Iaitu beratnya 2.75 gram. Jadi asalnya sa' ni, satu gantang ni ialah 4 mud. 4 mud tu apa tu? Mud tu cupak. Jadi 4 cupak menjadi satu gantang. Jadi kalau sekira 700, satu cupak 750 gram. Ya, kalau kita kali 4, jadilah 3000 gram. Ataupun kita katakan 3 kilo. Tapi yang lebih tepat ialah 2.75 gram. Dari kurma, jadi nak keluarkan zakat fitrah kurma, atau satu sa', satu gantang gandum, setiap orang yang merdeka atau budak laki-laki. Budak tu hamba. Hamba laki-laki atau hamba perempuan dari kaum muslimin. Itulah, tak kira orang tu merdeka ataupun orang tu hamba. Sekarang zaman sekarang tak ada hamba lah. Zaman dulu ada ya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dan dalil yang ketiga ialah dalil ijma', kesepakatan ulama. Para ulama telah bersepakat bahawa zakat fitrah hukumnya adalah wajib bagi yang telah memenuhi syarat. Jadi itulah yang wajib. Itu yang diijma'kan. Ijma' itu sepakat ulama. Keempat, Pak Imam Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi rahimahumullah semua setuju zakat fitrah wajib. Ada juga satu ulama yang mengatakan tak wajib, tapi pendapat beliau tu tak kuat ya. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Bila nak keluarkan zakat fitrah? Maka terbagi sebagai berikut. Pertama, waktu wajib. Apabila seseorang berada pada sebahagian dari bulan Ramadan dan sebahagian dari bulan Syawal, maka wajiblah dia mengeluarkan zakat fitrah. Itu dia. Maknanya dia hidup dalam 2 bulan yang Ramadan dan Syawal. Kalau dia hanya hidup bulan Ramadan, lepas tu mati, tak wajib zakat fitrah. Kalau dia lahir selepas masuk Syawal, tak masuk belum Ramadan, dia tak keluar lagi, baby tu keluar lepas masuk Syawal, maka dia tak wajib zakat fitrah. Zakat fitrah tu wajib apabila seorang tu masih hidup dan masuk maghrib malam 1 Syawal, walaupun 1 second dah masuk maghrib, dia wajib keluar zakat fitrah, walaupun lepas tu dia pun meninggal. Wajib zakat fitrah sebab dia bertemu 2 bulan. Itu wajib. Waktu fadilah. Pada hari raya, waktu fadilah tu makna yang kita katakan yang afdal. Jadi maknanya kita wajib keluar zakat fitrah bila sudah masuk malam 1 Syawal. Itu wajib. Itu wajib mesti keluar zakat fitrah. Sebab kita hidup Ramadan dan kemudian masuk 1 Syawal, kita pun keluarkan zakat fitrah. Dan waktu fadilat pada hari raya setelah terbit fajar dan sebelum solat sunat Idul Fitri. Yang lebih afdal adalah zakat fitrah dikeluarkan setelah solat subuh. Di antara subuh dengan sembahyang hari raya. Ada berapa jam tu? 1 jam setengah. 1 jam setengah ni kita afdal kita keluarkan zakat fitrah. Itu afdal. Wajibnya, mula wajib zakat fitrah ialah dengan masuk maghrib malam 1 Syawal. Dan waktu jawaz, waktu boleh, diharuskan mulai dari hari pertama dalam bulan Ramadan. Jadi kalau masuk 1 Ramadan saja, harus kita keluarkan zakat fitrah. Kita belum wajib. Wajibnya bila? Bila masuk 1 Syawal. Kalau kita mati sebelum 1 Syawal, kita tak wajib bayar zakat fitrah. Keluarga kita tak wajib keluarkan zakat fitrah. Jadi wajibnya bila masuk Syawal. Tapi harus kita nak keluarkan daripada awal Ramadan. Kalau semua orang nak kejar waktu wajib atau waktu fadilat sebelum sembahyang hari raya, jam lah orang semua dekat masjid-masjid tempat nak bayar zakat fitrah. Tapi sekarang ni pihak MUIS dah mudahkan, boleh go online ya. Dan kemudian kita boleh mula bayar daripada 1 Ramadan. Di muka surat 471, boleh dan sah bagi seorang untuk bayar zakat fitrah dari hari pertama di bulan Ramadan kecuali
sang wali jika akan membayar zakat fitrah untuk anak yang belum baligh atau yang gila dari harta mereka. Maka tidak boleh dibayar dari hari pertama. Tetapi wajib ditunda sampai sebelum terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Kalaulah kita nak keluarkan pada awal Ramadan, boleh. Tapi ingat, bukan semua orang yang kita boleh keluarkan. Kalau kita ada anak, na'udzubillah, anak tu gila atau tak siuman ataupun terencat, dia kurang akal lah, ya. Ataupun belum baligh, yang anak belum baligh, tak boleh kita keluarkan zakat dari harta mereka. Ustaz, dari harta mereka, yalah, mungkin dia dah dapat harta, mak dia meninggal ke, bapak dia meninggal, dia pun ada harta, dia dapat bahagian dia, tapi disimpan. Kita ambil harta dia tu nak keluarkan zakat fitrah. No. Tak boleh keluarkan awal-awal. Kenapa tak boleh keluar awal-awal? Sebab belum tahu dia hidup atau mati lagi. Ini harta dia, hak dia. Kita ambil keluarkan hak dia tu sebelum wajib. Tak boleh. Tunggu sampai wajib. Sampai tenggelam matahari malam. Dekat-dekat nak tenggelam matahari malam 1 Syawal, baru boleh kita keluarkan. Kalau nak ambil pada harta mereka lah. Kalau kita bapa nak keluarkan daripada duit bapa tu, nak keluarkan untuk zakat harta, zakat fitrah untuk anak, itu boleh awal Ramadan pun boleh. Tapi ada syarat-syaratnya lah yang kita akan sebut nanti. Kalau dia bayar zakat fitrah tu sebelum masuk Ramadan, tidak sah. Kenapa? Belum masuk waktu. Ya, macam kita nak sembahyang zuhur, sebelum masuk waktu zuhur. Mana kau nak sembahyang zuhur pula? Ini belum masuk waktu, tak sah. Kena tunggu masuk waktu dulu. Macam itulah kita nak bayar zakat fitrah, tunggu masuk waktunya. Waktunya lah bulan Ramadan. Yang keempat, waktu makruh. Waktu makruh kita keluarkan zakat fitrah ialah menundakan, melambatkan mengeluarkan zakat fitrah dari setelah solat sunat Idul Fitri sampai sebelum terbenamnya matahari pada hari raya tersebut. Lambat. Dia tak keluarkan pada bulan Ramadan, dan masuk hari raya pun dia tak keluarkan juga. Orang nak habis main raya pun dia tak keluarkan juga. Sampailah matahari pada hari raya 1 Syawal. Sampai matahari pun nak terbenam, terbenam, maka makruhlah dia mengeluarkan zakat fitrah saat tersebut. Ya, janganlah lambat-lambatkan, ya. Sebab selagi kita keluar zakat fitrah, selagi itu puasa kita tergantung. Kecuali jika terdapat masalah, kalau ada kepentingan, ada masalah, bolehlah, seperti menunggu kerabat yang akan terima zakat. Nak tunggu kerabat kita yang miskin, nak bagi zakat pada dia, lambat datang, ya. Atau orang fakir yang soleh. Orang fakir banyak, tapi yang soleh kita nak bagi orang yang baik-baik, yang ahli ibadat, lambat pula dia datang. Maka hukumnya adalah tidak makruh. Tak makruh lah kalau kerana ada sebab. Dan yang kelima, waktu haram. Haram. Menunda mengeluarkan zakat fitrah sampai setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri, kecuali jika ada halangan. Lambat sangat sampai satu hari raya ni, pada hari raya 1 Syawal sampai terbenam matahari. Dah masuk malam kedua dah. Itu jadi haram, berdosa. Melainkan kalau ada uzur lah. Tapi kalau sekiranya dia lambatkan, tunggu orang, tapi jangan sampai terbenam matahari, maka itu taklah dihukum makruh kalau ada sebabnya. Kalau tak ada sebab, makruh hukumnya. Baiklah, menunda sampailah kepada malam raya kedua dengan tanpa uzur. Tapi kalau ada uzur, kecuali ada uzur, maka boleh. Dan hukum zakatnya adalah qada. Kalau ada uzur, dia hukumnya qada. Wajib, tapi wajib bayar juga. Jangan kata, aku dah terlepas dah waktu yang aku tak wajib. Tak ada. Macam semayang. Kau dah terlepas waktu semayang, wajib semayang. Mana boleh lepas waktu semayang tak semayang? Wajib qada. Dan tetapi kalau ada uzur, tak adalah berdosa. Tapi kalau tak ada uzur, lambat-lambat suka melambat-lambatkan, sibuklah dengan dunia, sibuk dengan bisnes, sibuk dengan niaga dia, sampai tak sempat nak keluar zakat fitrah, maka berdosalah dia. Tapi kalau dia uzur seperti seorang yang belum sampai harta kepadanya, nak tunggu dengan duit dia belum sampai lagi. Jadi orang nak bawa duit tu lambat sampai. Dia nak keluar zakat fitrah, duit dalam poket tak ada ni. Nak keluar, nak tunggu orang datang ni, nak bawa beg duit dia tu. Jadi itu sebagai contoh lah. Kalau lambat sampai demikian, ya. Kita buka surat 472. Syarat-syarat mengeluarkan zakat fitrah. Ni kita kena dengar ni.
Bapa-bapa, ibu-ibu yang nak keluarkan zakat fitrah untuk anak ataupun siapa-siapa, untuk isteri, untuk mak, untuk ayah, kena dengar ni. Bukan untuk kita saja yang duduk dengar dalam online ni. Ini kena bagi tahu semua orang ni. Yang pertama, Muslim. Itu syarat pertama. Iaitu orang yang akan dikeluarkan zakatnya untuknya, ia haruslah beragama Islam. Kita nak keluarkan zakat untuk bapa kita agama Islam. Kita nak keluarkan zakat untuk anak kita agama Islam. Adapun orang yang akan mengeluarkan zakat tidak disyaratkan beragama Islam. Orang yang keluarkan fulus dia tak disyarat orang Islam. Seumpama anak dia na'udzubillah kafir. Bapa dia dah tua, tak ada income. Jadi anak dia yang biaya nafkah untuk bapa, anak dia keluarkan zakat untuk bapa. Ini zakat fitrah untuk bapa. Tapi bapa dia Islam, yang anak kafir, apa nak buat, ya? Itu tak syarat. Yang mengeluarkan wang untuk zakat fitrah tak syarat Islam, tapi orang yang dikeluarkan zakat fitrah untuknya mestilah dia tu orang Islam. Yang kedua, merdeka atau budak muba'ad. Itu budak tu hamba lah. Jadi kita tak perlu sebut hamba lah. Keduanya merdeka. Merdeka tu macam kita lah. Maksud merdeka ni bukan hamba abdi. Macam kita sekarang semua ni, orang yang merdeka. Yang ketiga, keberadaan seorang pada sebahagian dari bulan Ramadan dan sebahagian dari bulan Syawal. Dia hidup dalam 2 bulan. Kita sebagai seorang yang hidup pada bulan Ramadan, masuk malam 1 Syawal meninggal. Wajib tak zakat fitrah? Wajib, pasal sudah masuk malam 1 Syawal. Bertemu 2 bulan. Seorang baby yang lahirnya sebelum masuk Syawal, 5 minit sebelum masuk Syawal, dalam bulan Ramadan, kemudian masuk bulan Syawal, maka dia hidup dalam 2 bulan. Wajib dia tu mengeluarkan zakat fitrah. Mak bapak dia lah, bukan dia baby. Tapi kalau dia tidak hidup dalam 2 bulan ini, umpama dia setengah Ramadan, dia meninggal, tak wajib zakat fitrah. Ataupun baby yang lahir setelah masuk 1 Syawal, dia tak bertemu Ramadan, tak wajib zakat fitrah. Nampak tuan-tuan ya? Itu dia punya syarat dia. Dan syarat yang keempat di muka surat 473, kita lompat sikit lah ya. Mana yang tak penting tu kita skip lah. Pasal apa yang tak penting tu, bab hamba-hamba ni semua nak kita sebut pun, kita pun dah tak ada hamba ya. Jadi kita go direct to the point ya. Syarat keempat untuk kita keluar zakat fitrah, memiliki makanan yang cukup untuk malam hari raya dan untuk hari raya. Sebagaimana yang akan dijelaskan pada syarat zakat fitrah nanti. Mana dia punya kemampuan dia, ada kemampuan untuk makan malam ini, ya malam ini, malam hari raya, dan untuk besok hari raya. Masya Allah ya, kalau kita Islam ni dia tak memberikan bebanan melainkan pada orang yang termampu. Kalau dia tak mampu nak makan malam ni pun tak ada, kenapa Ustaz? Saya miskin. Besok hari raya pun saya tak ada apa nak makan. Saya miskin. Orang ni macam mana keluar zakat fitrah sedangkan dia pun miskin? Jadi itu tak wajib. Itu syarat yang keempat. Nah, sekarang kita masuk pula dalam syarat-syarat yang mengatakan dia tu cukup dia punya keperluan dia untuk malam hari raya dengan besok hari raya untuk dia keluarkan zakat fitrah. Siapa dia tu? Yang ke E stand for England. Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Syarat-syarat kewajipan mengeluarkan zakat fitrah iaitu harus memiliki harta yang lebih dari 3 keperluannya. Bahasa Indo kata kebutuhannya. Tapi bahasa kita keperluannya. Jadi kalau dia ada harta lebih daripada keperluan 3 perkara ini, wajib zakat fitrah. Kalau dalam 3 perkara ini tak cukup juga, tak wajiblah zakat fitrah. Apa dia? Pertama, biaya hidupnya dan biaya hidup orang yang wajib diberi nafkahnya untuk sehari semalam. Dia ada wang untuk diri dia dan orang bawah tanggungan dia sekurang-kurangnya untuk hidup 1 hari 1 malam. Iaitu malam akhir lah, akhir Ramadan, malam raya. Kedua, biaya untuk membayar hutang walaupun belum jatuh tempoh. Keduanya dia mampu bayar hutang walaupun tempoh hutang tu belum sampai lagi. Umpama katalah dia berhutang, dia akan janji bayar pada 5 Syawal. Tetapi dia sekarang ini ada duit, tapi duit itu kalau dibayar hutang dah habis lah.
Tapi bukanlah hutang rumah. Kalau nak kita pergi hutang rumah, hutang kereta, hutang motor, itu memang tiap-tiap bulan kita potong daripada CPF kita. Bukan macam tu. Itu ansuran, bayar ansuran yang sudah tetap. Tapi maksudnya hutang ni hutang yang kita janji nak bayar cepat. Nantilah bulan Syawal nanti aku bayar. Kita hutang orang tu 5,000. Tapi kita ada dalam tangan kita dalam 4,500, 5,000. Aku ni masih ada hutang dengan dia. Tapi memang niat nak bayar. Kalau niat tak mau bayar, berdosa, haram. Tapi kalau sekiranya dia ada kelebihan tu sikit, dia bayar juga zakat fitrah, tak ada salahnya. Cuma adakah dia tu wajib? Itulah disebutkan di sini. Maknanya kalau dia ada berhutang yang nak dibayar segera, maka kalau cukup wangnya lebih daripada nak bayar hutang, wajib bayar zakat fitrah. Kalau tak cukup wangnya untuk bayar hutang yang segera, tak wajib bayar zakat fitrah sebab tak cukup syarat. Yang ketiga, biaya untuk gaji pembantu dan sewa rumah. Dia ada pembantu, masa mak dia sakit, nak kena rawat, dia nak bayar di sewa rumah, dia pun sewa rumah. Adalah duit dalam 800, tapi bayar sini, bayar ni habis, Ustaz. Macam mana saya nak bayar zakat fitrah? Itu keperluan dia. Biasa kita tak nampak semua ni. Tapi Alhamdulillah petang ni kita nampak. Jadi kalau ada salah satu 3 keperluan itu tak mencukupi, maka tak wajiblah kita membayar zakat pada zakat fitrah. Ya? Kalau semua tu mencukupi, maka wajib kita keluar zakat fitrah. Muka surat 474. Ukuran yang wajib dikeluarkan pada zakat fitrah. Banyak mana ni zakat fitrah keluarkan ni? 3 kilo ke, 2 kilo ke, berapa kilogram beras ni? Ukuran yang wajib dikeluarkan pada zakat fitrah adalah 1 sa', iaitu 1 gantang. Untuk tiap-tiap orang, setiap every single person, 1 gantang. Jadi 1 gantang tu, atau 4 mud. 4 mud tu saya sebut tadi lah. 4 mud tu 4 cupak. Dengan ukuran mudnya Nabi SAW, ikut ukuran mud, iaitu cupak yang dipakai oleh zaman Nabi SAW. Jadi ulama telah buatkan dia punya kiraan dia tu dalam 750 gram. 750 gram. Dia lebihkan sikit sebab apa? Kalau kurang tak sah, jadi lebihkan sikit. Jadi kalau 1 gantang 4 mud, sepatutnya 3 kilogram, tapi sebenarnya exactly 2.75 kilogram, ya. Tak sampai 3 kilogram lah. Kalau keluarkan 3 kilogram pun tak apa, lagi bagus, pahala lagi. Jadi itu dia punya ukuran berat makanan yang nak dikeluarkan. Dari lafaz kaedah di sini terdapat pengecualian, iaitu ibu tiri. Ini kita kata kita wajib keluar zakat fitrah pada orang yang kita tanggung. Jadi siapa orang yang wajib kita beri nafkahnya, maka wajib pula kita bayarkan zakat fitrah. Itu dia punya hukum dia, guideline dia tu, garis panduan. Siapa yang kita wajib bagi dia makan minum, maka wajib pula kita keluarkan zakat fitrah. Melainkan ibu tiri, isteri pada bapa. Keduanya, hamba abdi yang kafir. Ketiga, kerabat dekat yang kafir. Orang kafir dia tak wajib, dia tak keluar zakat. Yang keempat, isteri yang kafir, iaitu kalau isteri dia tu ahlul kitab, ya. Memang kita boleh kahwin ahlul kitab, tapi ahlul kitab yang mana? Ahlul kitab yang betul-betul mengikut kitab yang asal, bukan kitabnya dah menyeleweng seperti sekarang. Ini dah tak boleh. Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, ahlul kitab sekarang ni dah tak kira, dah tak pakai dah, pasal mereka dah tak ikut dah agama Nabi Musa pun dia tak ikut, agama Nabi Isa pun tak ikut, bahkan menyalahi lagi ada. Tapi kita kalau sekiranya orang tu betul-betul ahli kitab, memang dia boleh dinikahi oleh lelaki muslim. Jadi orang perempuan kafir, isterinya kafir, ibunya kafir, na'udzubillah, ya, hamba abdi dia kafir, tak wajib bayar zakat fitrah untuk dia, walaupun kita wajib menanggungnya. Di muka surat 475, faedah yang pertama, ukuran yang wajib dikeluarkan pada zakat fitrah adalah 1 sa' untuk tiap-tiap orang. Maka tidak sah jika yang dikeluarkan adalah kurang dari 1 sa'. Kurang dari 1 gantang, tak sah. Kecuali pada 4 masalah. 4 masalah di mana orang tu miskin, duit tak cukup, dia boleh bagi setengah gantang saja. Setengah gantang lah.
ataupun budak hamba-hamba abdi. Ini semua cerita bab hamba abdi lah. Jadi kita tinggalkan saja ya. Sebab kita nak ambil yang sesuai dengan kita sekarang ini. Muka surat 476. Faedah yang kedua. Jika seseorang memiliki zakat fitrah yang tidak mencukupi untuk seluruh keluarga yang wajib dikeluarkan zakat fitrah, maka wajib untuk dia mendahulukan. Dia ada keluarga, ada isteri, ada anak, ada mak, ada ayah. Kemudian duit yang dia ada ni melebihlah kecukupan harian dia, tapi tak cukup nak bayar untuk semua ni anak-anak aku yang aku buat tanggung ni. Macam mana? Dia boleh tanggung setengah zakat fitrah, yang lain lagi tak mampu. Maka di sini dari dirinya sendiri. Pertama, dia dulukan diri dia. Sebab Nabi SAW bersabda, ibda' bin nafsika thumma biman fatasaddaq alaiha fa in fadala syai'un fa li ahlika. Mulailah dalam mengeluarkan zakat fitrah untuk dirimu dan sedekahkanlahnya untuknya. Jadi kita keluarkan zakat fitrah niat untuk diri kita dulu. Jika masih terdapat lebih, maka untuk isterimu. Isteri pula. Dan jika masih terdapat lebih lagi, maka untuk kerabatmu. Nampak? Nabi memberikan dia punya, kita katakan grade dia. Ataupun darjat dia. Siapa yang pertama? Pertama diri kita. Kedua, isteri. Tanggungjawab kita, suami. Ketiganya, kaum kerabat kita lah. Kaum kerabat tu banyak pula. Nanti akan disebutkan siapa yang lebih utama. Yang kedua, masalah kedua, isterinya kerana kewajipan untuk memberi nafkah kepada isteri. Itu yang kedua. Ya. Orang yang wajib kita keluarkan zakat fitrah. Sangat diutamakan. Melebihi dari orang tua dan anak. Orang tua dan anak ni kenapa? Dia ada anak-anak lain lagi. Tetapi isteri menjadi kewajipan suami untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi orang yang kedua yang berhak untuk suami wajib keluarkan zakat fitrah ialah isterinya. Yang ketiga, anaknya yang belum baligh. Anak belum baligh. Kerana kewajipan memberi nafkah untuknya berdasarkan Al-Quran dan ijma'. Anak belum baligh, belum kerja, mana ada duit. Jadi dia pun belum baligh, masih budak-budak lagi. Jadi wajib si bapa tu mengeluarkan zakat fitrah untuk anak. Ini darjah yang ketiga. Orang yang ketiga yang wajib seorang bapa keluarkan zakat fitrah. Anak yang belum baligh, bukan yang dah baligh, yang belum baligh. Yang keempat, ayahnya atau datuknya. Jadi dia bapaknya. Yang kelima, ibunya. Ustaz, ibu datang kemudian. Ini pada pendapat ulama mazhab Syafi'i yang kuat. Tapi ada juga ulama yang kata ibu datang dulu sebelum ayah. Ya. Yang keenam, anaknya yang telah baligh. Anak yang telah baligh itu last nanti. Dia dah baligh dah. Dia dah boleh cari kerja walaupun dia tak bekerja. Ya. Yang tidak memiliki kemampuan. Anak yang dah baligh tapi tak ada kemampuan. Yang disebabkan kerana tidak memiliki penghasilan atau kerana sakit gila. Atau ada orang gila. Maaflah ya. Anak tu tak siuman ataupun terencat. Dia tak ada nak kerja pun tak boleh terima. Jadi ini dia punya peringkat-peringkat pertama. Diri kita wajib keluarkan zakat fitrah. Ada lebih lagi kita keluarkan untuk isteri kita. Ada lebih lagi kita keluarkan untuk anak-anak yang belum baligh. Ada lebih lagi kita keluarkan untuk ayah. Ada lebih lagi kita keluarkan untuk ibu. Ada lebih lagi kita keluarkan untuk anak yang sudah baligh yang tak ada kemampuan. Ya. Di muka surat 477. Makanan yang wajib dikeluarkan dalam zakat fitrah. Apa jenis makanan yang wajib dikeluarkan zakat fitrah? Jenis makanan yang digunakan sebagai zakat fitrah adalah makanan pokok yang terdapat di daerah tempat tinggalnya. Makanan pokok tu makanan yang basic, yang asas. Yang mana kalau sekiranya tak ada ini, orang mati. Maknanya orang tak boleh hidup dengan tanpa ini. Ini makanan basic ni berbeza-beza antara satu negeri dan satu negeri. Kalau kita di tanah air sebelah Nusantara, Malaysia, Singapura, Indonesia ni, makanan basic kita ialah beras, makan nasi. Yang lain tak ada tak apa, boleh hidup dengan makan beras. Masak nasi, tak garam, nasi dengan garam. Hidup. Dan kalau sekian negeri-negeri ni kan, seperti India, Pakistan, mereka yang utama makan ialah roti, gandum. Begitu juga negeri Arab sebahagian-bahagian utara. Roti, gandum itu makanan asas dia. Jadi kalau sekiranya makanan asas tu roti, gandum, dia keluarkan dia punya zakat fitrah ialah roti atau gandumnya. Gandum. Roti nak kena buat lah gandumnya. Kalau kita di tanah air Nusantara kita ialah beras. Kalau di negeri sebelah Ghana,
Ghana mana Ustaz? Di Afrika. Makanan asas dia ialah pisang. Pisang? Ya. Kalau tak ada pisang, mereka tak boleh hidup. Dan tak ada roti, tak apa. Tak ada nasi, tak apa. Tapi mesti ada pisang. Oh, macam tu pula. Jadi, zakat fitrah dia ialah pisang. Nampak tuan-tuan? Cuma dia punya timbangan samalah. Dan juga ada negeri yang di mana mereka makan kurma. Macam negeri-negeri Arab. Boleh hidup dengan kurma saja. Jadi makanan dia yang dikeluar zakat fitrah kurma. Ikutlah dia punya keadaan negeri tempat dia tinggal. Ya. Itu panjanglah disebutkan oleh tuan pengarang kita, didatangkan syair daripada kitab Matan Zubat, Imam Ibn Roslan menceritakan satu-satu nama-nama makanan yang boleh digunakan untuk keluarkan zakat fitrah ya. Ada kacang pul pun ada, itu keadaan tempat lah ya. Dan ada yang anggur pun ada ya. Ada yang susu laban pun ada. Faedah di muka surat 478. Masalah-masalah mengenai tingkatan jenis makanan yang digunakan untuk zakat fitrah. Boleh mengeluarkan tingkatan jenis makanan yang lebih tinggi dari jenis makanan yang terdapat pada daerahnya. Contoh, jika masyarakat di sekitar daerahnya makanan pokoknya adalah beras, maka dia boleh mengeluarkan gandum. Adapun jika sebaliknya, maka hukumnya adalah tidak boleh. Tidak boleh kerana gandum tingkatannya lebih tinggi daripada beras. Ini berbezalah ya. Antara beras dengan gandum, mana yang lebih utama, yang lebih tinggi darjatnya atau lebih mahal? Jawapan kita, kalau di setengah negeri, gandum yang lebih utama. Jadi kalau kita nak keluarkan beras, kita keluarkan gandum. Sah. Tapi kalau negeri itu utamanya gandum, patut keluar gandum, tapi kita keluarkan yang lebih rendah, keluarkan beras. Tak sah. Jadi itu dia punya cerita dia. Pokoknya di sini, jadi kalau kita makan, misal kata kita makan, kita sudah pergi gandum tu jauh sangat. Kita makan jenis beras apa? Ni kita. Jenis beras yang kita makan 1 kilogram $1 umpamanya. Maka kita nak keluarkan zakat fitrah 1 kilogram yang harga $2. Tak apa, boleh, bagus. Tapi kalau kita punya makanan jenis beras yang kita makan ialah $2. Wow, kau ni mahal beras kau ni. Aku makan beras basmati tau. Wow, sedap ni, panjang ni. Tapi kita bila keluar zakat fitrah, kita keluarkan beras hancur. 1 kilogram $1 saja. Kau ni pelecit Untuk kau nak makan, kau makan sedap. Untuk nak fakir miskin, kau bagi yang sikit. Tak boleh. Tak sah. Itu sebab tu di sini, pihak MUIS pun ada keluarkan anggaran beras orang biasa, makanan average, dan beras makan yang mutu tinggi. Tapi mutu tinggi itu pada apa yang diukur oleh pihak MUIS lah. MUIS itu Majlis Agama Islam Singapura lah ya. Kalau mungkin ada orang makan lebih hebat lagi, lagi tinggi lagi. Saya makan beras 1 kilogram $5 punya harga. Wow. Kita keluarkan harga $5 punya harga. Kalikan sama 2.75 kilogram. Itu dia punya cerita dia. Itu tuan-tuan ya. B. Di muka surat 479. Boleh mengeluarkan zakat fitrah dari jenis yang berbeza antara dirinya dengan kerabatnya. Hal ini jika tingkatannya lebih utama. Itu tak apalah. Ya, tentang kita nak keluar zakat fitrah tu berbeza-beza. Orang lain kita bagi dengan sesuai dengan dia. C. Di muka surat 479 lagi. Tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat untuk satu orang dari beberapa jenis makanan. Meskipun dengan tingkatan yang lebih utama. Jika seorang akan mengeluarkan zakat fitrahnya setengah sak, setengah gantang dari jenis beras dan setengah lagi dari jenis gandum, maka hukumnya adalah tidak sah. Bolehlah. Dia nak keluarkan beras grade 1 dengan setengah gantang grade 1, setengah gantang grade 4. Yang bawah. Nak bagi saya punya zakat fitrah, tak sah. Kalau awak duduk makan sehari grade 1 yang beras, awak kena bagi grade 1 yang beras zakat fitrah. Kalau awak makan grade yang 4 yang rendah, kemudian awak nak campur dengan yang lebih, tak apalah. Maknanya awak bagi lebih.
Tak apa. Jadi itu dengan hukumnya. Tapi biasanya kita tak buat macam tu lah. Kita ikut hukum, beras 1 gandum, kita beli beras 1 gandum, ni aku bisa makan beras ni zakat fitrah aku. Itu biasanya macam tu. Di muka surat 480. Jika di daerah yang terdapat beberapa jenis makanan pokok, maka wajib menggunakan jenis yang lebih sering digunakan oleh masyarakat. Kita di sini mungkin ada orang makan roti, tapi banyak makan nasi. Kita tengok majoriti makan nasi, kita keluarkan beras. Yang makan roti tu dia minoriti, jadi dia kena ikut yang major. Pasal yang dia nak akan bagi ni bukan untuk diri dia, dia nak bagi orang miskin. Orang miskin tu majoritinya makan beras, makan nasi. Jadi kita kena bagilah beras, ya. Jika kerabat yang wajib dikeluarkan zakat fitrah yang berada di daerah yang berbeza dengan daerahnya, maka wajib mengeluarkan jenis makanan pokok yang terdapat di daerah kerabatnya. Jadi kita nak keluarkan zakat fitrah di daerah keluarga kita. Ustaz, kenapa keluarga? Sebab kalau kita bagi zakat ni, kita bagi pada orang fakir miskin, ada pahala. Tapi kalau kita bagi pada kerabat yang fakir miskin, lebih lagi pahala 2 kali ganda. Kenapa? Kerana bagi pada fakir miskin, dan keduanya kerana merapatkan silaturahim. Itu kelebihannya. Jadi kalau kita nak berikan, kita ni sekarang makan kat Singapura ni, makan beras sederhana, tapi kerabat kita tu makan gandum. Jadi kita bagi gandum lah umpamanya. Itu tak mengapa, ya. Dan di muka surat 481. 481, golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Siapa dia? Zakat fitrah wajib diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Itu dalam Quran lah. 8 asnaf, ya. Sebagaimana telah disebut dalam Quran. Itulah pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i. Menurut pendapat sebagian ulama, boleh diberikan kepada 3 orang dari kelompok fakir atau miskin. Itu paling minimum lah. Kita ada zakat fitrah, ya, untuk family kita. Mungkin kita nak keluarkan untuk mak, untuk ayah, untuk 10 orang. 10 gantang. 10 gantang nak cari orang miskin susah lah. Tapi ada 3 orang miskin ni. Kita bagi pada 3 orang. Boleh, sah. Tapi jangan bolot 1 orang lah, ya. 1 orang semua kita bagi 10 kilogram. Dia seorang saja kenyang lah. Jangan, kita bagi-bagi. Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, juga Imam Ibn Munzir, boleh diberikan pada 1 orang dari 1 kelompok. Boleh. Kalau keadaan dah terpaksa, ya. Nak cari orang miskin susah, Ustaz. Nak cari mu'allaf tak ada. Nak cari orang yang berhutang tak ada. Orang keluar fisabilillah tak ada. Jadi ada orang miskin. Orang miskin ni nak dapat banyak pun tak ada, susah dapat 1. Tak apalah. Dia 1 kelompok. 1 kelompok tu maknanya daripada 8, salah satu daripada 1 kelompok tu, 1 orang ni kita bagi dia zakat fitrah kita. Boleh. Tapi sekarang kita bagi pada Muiz mengagihkan kepada orang-orang yang 8 asnaf yang boleh menerima zakat fitrah. Faedah di muka surat 481. Jika seorang memberikan zakat fitrahnya kepada sang fakir, kemudian sang fakir tersebut menjadikan zakat yang diterimanya sebagai zakat fitrah untuk dirinya dan memberikannya kepada orang pertama, maka boleh bagi orang yang pertama untuk menerimanya. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi orang yang terima zakat fitrah. Jadi apabila kita dah bagi dia zakat fitrah, dia fakir, dia boleh terima zakat fitrah. Dia pula mengambil zakat fitrah kita, dia buat bayaran zakat fitrah dia pun kena keluar zakat fitrah juga. Walaupun dia fakir, tapi dia ada kemampuan untuk makan minumnya lebih 1 hari. Jadi dia boleh keluar zakat fitrah. Dia boleh gunakan zakat fitrah itu dia dapat, kemudian dikeluarkan zakat fitrah itu pada orang lain. Boleh. Tak salahnya, ya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik, hukumnya adalah tidak boleh untuk menerimanya kembali. Jadi sini maksud orang pertama tu orang yang memberi dia zakat fitrah. Umpama saya memberikan zakat fitrah pada 1 orang fakir.
Orang fakir ini pula dia nak keluarkan zakat fitrah. Kenapa? Kerana dia nak bagikan kepada orang yang salah satu 8 asnaf. Salah satu 8 asnaf ialah orang yang fi sabilillah, orang yang keluar jalan Allah. Antaranya ialah para guru-guru agama. Dia pun kata, Ustaz, ni saya minta zakat fitrah untuk Ustaz. Sebab Ustaz dalam golongan fi sabilillah. Boleh ke Ustaz boleh terima? Dalam mazhab Syafi'i boleh. Tetapi dalam mazhab Imam Malik tak boleh. Tapi yang lebih baik tidak. Kerana bila ada khilaf ulama ni, lebih baik kita tidak beri kepada orang yang pemberinya. Kita beri kepada orang yang lebih rendah dan lebih susah. Itu yang sepatutnya, ya. Jadi 8 asnaf ni maknanya orang fakir, orang miskin, orang mu'allaf, orang yang berhutang, orang yang fisabilillah, ya. Dan jadi kalau salah satu pada orang ini dia keluarkan zakat, dia juga boleh menerima zakat sebab dia termasuk daripada golongan 8 asnaf yang dibenarkan oleh Allah, ya. Baik, muka surat 482, perbezaan hukum antara zakat fitrah dan zakat harta. Ini perbezaannya, ya. Kita lompat sikit kepada J, ya. Beberapa masalah yang berkaitan dengan zakat. Faedah. Mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang telah baligh. Anak telah baligh. Tidak sah bagi orang tua untuk mengeluarkan zakat fitrah anak yang tidak wajib baginya untuk menafkahinya. Seperti anak yang telah baligh. Kecuali apabila anak tersebut mengizinkan orang tuanya untuk mengeluarkan zakat untuknya. Maka hukumnya sah. Ini masalah, tuan-tuan. Masalah ni kadang-kadang tak diperhatikan. Maaf. Kita wajib, ayah, ibu wajib menanggung anak itu sampai dia baligh. Bila dah baligh, dah tak wajib. Dah, Ustaz, budak ni masih sekolah lagi. Dari segi hukum. Pasal bila dah baligh tu, semua dia tanggungjawab sendiri. Dia buat dosa, dia berdosa. Dia tak buat ibadat, dia berdosa. Maknanya semua tanggung sudah. Dah jadi orang yang bertanggungjawab. Kalau belum baligh, dia belum lagi berdosa. Dia tak semayang, dia tak berdosa. Dia buat perkara yang salah, dia tak berdosa sebab dia belum baligh. Jadi baligh tu dia ukuran dia tu. Dia punya boundary dia. Once anak dah baligh, dia wajib keluarkan zakat fitrah diri dia sendiri. Habis Ustaz, budak ni belum kerja, budak ni masih sekolah lagi. Ya, kalau mak bapak nak keluarkan zakat fitrah untuk anak dah baligh, minta izin. Nah, bapak nak keluarkan zakat fitrah untuk anak tahu. Boleh pak, saya pun tak ada duit pak, saya ni kerja pun belum, sekolah pun belum habis lagi. Tak apa. Tapi dia tak minta izin. Dia keluarkan saja. Dari segi hukum, tak sah. Ustaz macam mana? Sebab anak itu sudah baligh, dia wajib keluar zakat fitrah sendiri dia. Tapi kita tak minta izin dengan dia. Jadi kita mengeluarkan zakat fitrah itu jadi sedekah saja. Tak jadi zakat fitrah. Ustaz, saya buat macam tu lah. Saya bagi zakat kat Muiz tu, saya kira anak berapa, tak kira baligh tak baligh. Sekarang macam mana? Yalah, yang sudah lalu, kita minta ampun pada Allah. Dapat pahala sedekah, tapi tak tertunai zakatnya. Tetapi kalau sekiranya kita dah sekarang dah tahu, kita wajib keluarkan zakat tu. Kalau anak dah baligh, kita minta izin dia. Sepatutnya anak tu keluarkan sendiri, tapi kalau dia tak mampu, kita minta izin dia. Adapun di muka surat 483, adapun anak yang belum baligh, baik laki-laki atau perempuan, maka boleh orang tuanya untuk mengeluarkan zakatnya dan tidak disyaratkan untuk dapat izin. Tak payah minta izin. Anak belum baligh, umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, belum baligh. Baligh kita dah tahulah. Ya, dengan dia keluar air mani, atau datang haid, ataupun umurnya sudah capai 15 tahun. Ya. Faedah yang kedua, di muka surat 483, wajib berniat tatkala akan mengeluarkan zakat. Nak keluar zakat wajib niat. Semua amalan wajib niat. Jadi kalau kita keluar zakat tak niat, jadi sedekah aja. Mesti ada niat. Sebab tu niat tu penting, tuan-tuan, ya. Allahu Akbar. Panjang jugalah, ya. Ada lagi beberapa muka surat ni. Masa kita nampak macam tak mengizinkan lah, ya. InsyaAllah kita sambung lagi lah pada hari esok. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, malam ni malam 28, besok malam 29, kita akan mengadakan khatamul Quran.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ya, siapa yang ada masa, kita akan buat khatam Quran lepas sembahyang tarawih pukul 10 malam. Online ajalah, ya. Tuan-tuan yang dah baca Quran dah sampai wadduha tu, boleh join in sama-sama. Yang tak baca Quran pun boleh join in juga, dapat barakahnya. Besok kita akan sebutkan yang kelebihan tentang baca khatam Quran, insyaAllah. Jadi itulah program kita, tuan-tuan. Dan insyaAllah pada hari Rabu last day of Ramadan, 30 Ramadan, kita akan adakan Wida Ramadan. Wida Ramadan, selamat tinggal wahai Ramadan. Allah, sedihnya kita, tetamu yang sangat membawa kebaikan pada kita akan tinggalkan kita. Dan kita akan adakan program tu pada jam 5 petang. 4.45 petang. Sebelum masuk maghrib, kita selesai. Iaitu pada tanggal 30 Ramadan bersamaan 12 Mei, iaitu hari Rabu. InsyaAllah kita akan buatkan reminder dan buatkan poster. Ya tuan-tuan dan puan-puan, itu saja untuk kita petang ini, insyaAllah. Saya mengundurkan diri, minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah kalau sekira panjang umur, besok kita akan sambung lagi bab zakat fitrah. Yang sedikit lagi, penting yang sedikit ni lagi penting lagi ni. Nak zakat fitrah macam mana, itu kita akan sebutkan. Dan insyaAllah kita akan membicarakan tentang masalah khatam Quran. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan yang mana buat pay now, please, ya, you pergi kat tempat pay now transfer tu, you delete. Dan kemudian tuliskan untuk apa? Untuk infak Ramadan, untuk yatim, zakat. Tulis kat situ. Kemudian lepas tu baru you tekankan submit ataupun finish. Sebab apa? Sebab bila yang anda tak tulis, saya pun tak tahu. Saya kena buka saya punya WhatsApp ni. Kalau anda hantar WhatsApp pada saya kena buka, scroll dan mana nama. Sebab tu saya minta nama. Bila hantar WhatsApp, bagi nama. Sebab nama yang punya account appear in my laptop. Keluar nama dia. Tuan punya account ni siapa? Ahmad bin Kasim umpama. Saya pun tengok, oh dia ada hantar. Saya slip. Saya record nama dia Ahmad bin Kasim. Jadi bila saya nak cari Ahmad Kasim, senang. Kalau dia tak tulis dia punya tujuan dia dan dia pun tak hantar slip pada saya blur. Ni untuk apa ni? Nak cari nama dia pun tak ada. Allah. Okey, itu orang yang buat pay now. Pay now tu very simple. Itu yang paling bagus. Tapi kalau dia hantar melalui transfer, bank transfer. Bank transfer ni pun ada sikit masalah. Sebab bank transfer ada kala dia tak keluar nama kat saya punya detail, bank detail saya. Tak keluar nama. Jadi kalau dia hantar saya surat ataupun slip yang dia dah hantar saya transfer 200 ke 100, saya nak reverse, saya tak tahu nak reverse pada siapa ni. Saya kena cari, buka. Saya penat tuan-tuan. Masa kita sangat berharga. Jadi saya minta kalau boleh buat pay now. Kalau sekiranya dia buatkan dengan pay lah, itu lagi masalah. Pay lah tak ada indication. Untuk apa pun tak ada indication. Nama dia pun tak ada. Saya ada terima 3 transfer pay lah. Dalam pay lah tu tulis Zarif. Tapi orang yang hantar saya ni nama dia lain. Jadi saya nak matchkan nama dalam rekod saya dengan nama orang yang hantar WhatsApp saya ni. Saya tak dapat match. Saya pun blur. Saya minta maaf, ya. Kalau buat pay lah tu, hantar nama tu biar nama original yang dalam pay lah dia tu. Jadi saya tahu siapa akaun dia, Ahmad. Ni di sini ke WhatsApp dia pun Ahmad. Dia nak keluarkan untuk mak dia, bapa itu tak kisahlah. Baiklah tuan-tuan, ya, saya minta kerjasama. Dan kalau sekiranya saya rasa berat, mungkin kita tutup sajalah, ya, pembayaran melalui pay now dan pay ni semua ni pada esok hari. Kerana masa kita pun terhad. Tapi kalau tak menyusahkan, akan saya terima untuk saya bagikan, ya, kepada orang fakir miskin dan juga kepada orang yang berhak menerimanya, orang yang berhutang, orang yang fisabilillah. Bukan saya bagi fakir miskin. Yang fakir miskin saja yang tuan-tuan nampak dalam gambar. Ya, tetapi yang saya bagi pada asatiza, ustaz-ustaz, pendakwa, ya, kita tak tunjuk gambar lah, ya. Mereka pun tak mau tunjuk gambar, dia malulah dia, ya. Jadi saya bagi juga beberapa asnaf, tapi tak wajib bagi semua 88. Yang 8 pun susah, tapi kita bagi beberapa yang terdapat, insya-Allah.
Baik tuan-tuan dan puan-puan, itu saja untuk kita pada petang ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak mereka yang derma, yang buat zakat, yang buat fidyah. Semoga Allah Ta'ala saja menggandakan pahala anda sekalian. Dan jangan lupa kita masih dalam bulan Ramadan, masih lagi dapat kepahala yang lebih. Boleh sedekah-sedekah tu kita nazarkan dan dapatkan pahala wajib supaya kita berganda lagi pahala kita. Dan insya-Allah tuan-tuan jangan lupa masih lagi kita doa, minta Allah ampunkan dosa kita, minta Allah ampunkan mak bapak kita, guru-guru kita, dan minta Allah Ta'ala masukkan kita semua dalam golongan orang yang dilepaskan daripada neraka. Dan jangan lupa tuan-tuan, doakan untuk saudara kita di Palestin. Tuan-tuan, saya dah masukkan dalam gambar. Tuan-tuan pun mungkin dapat daripada channel-channel yang kawan-kawan lain-lain. Ya, di Masjid Al-Aqsa, umat Islam kita sedang sembahyang tarawih. Ini baru berlaku, ini bukan cerita lama. Baru berlaku 2 hari lepas. Malam 25 Ramadan, mereka diganggu oleh bala tenteranya kaum kafir. Ya, kaum yang zalim. Orang Islam terganggu. Tuan-tuan sini boleh tengok dalam gambar tu, yang mana Masjid Al-Aqsa sendiri dilepaskan bom asap ke apa ke, mengganggu, dan banyak umat Islam yang tercedera. Padahal orang Islam tengah sembahyang. Allahu Akbar. Ya, baiklah tuan-tuan, kita doa. Kita tak daya. Kita tak ada daya dan upaya nak membantu saudara kita, melainkan hanya dengan doa saja. Minta Allah selamatkan. Apa nak jadi itu, minta Allah Ta'ala lindungkan, jauhkan dan selamatkan saudara Islam kita. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami mohon padamu dengan berkat Nabi SAW, dengan berkat bulan Ramadan yang masih bersama kami ini, ya Allah. Selamatkanlah saudara Islam kami yang dizalimi di bumi Baitul Maqdis, ya Allah. Kasihanilah mereka, ya Rahman. Tidak ada tempat nak berlindung melainkan hanya pada Engkau saja, ya Allah. Kaum kafirin, kaum zalimin melakukan sekehendak mereka, ya Allah. Kami tak daya untuk membantu saudara kami, melainkan hanya memohon daripada-Mu. Selamatkanlah saudara kami dari segala bahaya, dan peliharalah Masjid Al-Aqsa, masjid yang mulia, daripada gangguan kaum-kaum zalimin, ya Allah. Kami serahkan diri kami, keluarga kami dan semua umat Islam kepada Engkau, ya Allah. Engkaulah sebaik-baik penjaga, ya Rabbal Alamin. Allah syahadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau anda nak memberikan, kita katakan sedekah ke, infak ke, ya, kepada umat Islam kita yang dizalimi di bumi Baitul Maqdis Palestin, bolehlah letakkan di situ infak itu, ataupun kita katakan purpose ialah untuk Palestin. Jadi kita pun salurkan, insya-Allah, ya. Mudah-mudahan Allah Taala bantulah saudara kita, insya-Allah. Sekian saja tuan-tuan dan puan-puan. Dengan itu sama-sama saya akhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.